Sudah menjadi jelas bahawa perang Iran tidak hanya berakhir di Teluk. Kejutan yang lebih besar mungkin akan bermula sejurus selepas itu dan tidak semestinya dengan bom. Apa yang dipertaruhkan sekarang ialah keupayaan Amerika Syarikat untuk mengisi semula bekalan, keselamatan Taiwan dan keupayaan China untuk menggunakan mineral serta teknologi sebagai alat tekanan. Dalam kata lain, sementara dunia memandang ke Hormuz, Beijing memerhati pas peperang dan memegang kad strategik yang boleh memberi tekanan kepada Washington, Taipei dan seluruh industri pertahanan. Hari ini keadaannya masih lagi perang dan rundingan pada masa yang sama. Donald Trump berkata bahawa Iran membenarkan 10 kapal tangki minyak melalui Hormuz sebagai tanda niat baik. Sementara Perancis sudah memulakan perbincangan untuk misi pembukaan semula laluan itu pada masa harapan apabila pertempuran tamat. Tetapi soalan utama bukan sahaja apa yang berlaku di Hormuz. Soalan yang lebih mendalam ialah apa yang akan berlaku selepas simpanan senjata habis susut. Jawapannya bermula dengan logam-logam kritikal. Reuters melaporkan bahawa Pentagon telah mencari bekalan baharu bagi 13 mineral strategik sehari sebelum serangan ke atas Iran. Analisis yang sama menunjukkan bahawa perang di Ukraine dan kini pertempuran di Teluk sedang mempercepatkan penggunaan bahan-bahan yang digunakan dalam peluru, radar, elektronik dan peluru berpandu. Beginilah masalah ini timbul. Setiap tembakan bukan sahaja menggunakan senjata tetapi juga menggunakan asas mineral yang menyokong pusingan pengeluaran seterusnya. Di sinilah China memainkan peranan penting. Beijing semakin mengetatkan kawalan ke atas unsur nadir bumi dan mineral strategik yang lain. Pada bulan Februari, Reuters sendiri mendedahkan bahawa pihak berkuasa China akan menganjurkan taklimat besar di Beijing untuk memberi panduan kepada syarikat-syarikat mengenai kawalan ekspor, pelepasan kastam dan peraturan pematuhan. Selepas itu, para pengeksport mula membanjiri saluran kerajaan China dengan pelbagai soalan mendesak tentang apa yang boleh atau tidak boleh dieksport keluar dari negara itu. Dan perkara utama ialah ini pada tahun 2025. China telah memperluaskan sekatan dan menurut Reuters, China masih menyumbang lebih daripada 90% nadir bumi yang diproses dan magnet nadir bumi di dunia. Pada bulan Mac 2026, ekspor China malah meningkat sebanyak 23% berbanding tahun sebelumnya. Tetapi itu tidak mengurangkan risiko, malah sebaliknya. Ia menunjukkan bahawa Beijing mengawal rentak, jumlah dan tekanan. Kenapa perkara ini sangat penting? Kerana unsur nadir bumi bukanlah perkara teknikal yang remeh. Ia digunakan dalam enjin, radar, kapal terbang, peluru berpandu, bateri, drone dan sistem elektronik canggih. Jika China mengetatkan lesen, pengawasan atau ekspor, mereka bukan sekedar menghentikan satu kilang sahaja. Mereka boleh melambatkan keseluruhan rantaian, meningkatkan kos, mengurangkan rentak bekalan semula ketenteraan dan mencetuskan ketegangan dalam sektor awam. Pada masa yang sama, ia adalah satu tekanan yang senyap tetapi berat, tidak menghasilkan bunyi seperti peluru berpandu, namun ia boleh mengubah keadaan dengan kekuatan yang sama. Satu lagi, sisi cerita ini terletak di Taiwan. Menurut Kerajaan Amerika Syarikat, Taiwan menyumbang lebih daripada 60% hasil global dalam foundry chip dan lebih daripada 90% pembuatan semikonduktor paling maju. Dan kerajaan Taiwan sendiri telah memberi amaran bahawa adalah mustahil untuk memindahkan 40% kapasiti pulau itu ke Amerika Syarikat kerana ekosistem ini telah dibina selama beberapa dekad dan masih kukuh di Taiwan. Ini menjawab siapa yang berada di tengah-tengah masalah dan di mana titik paling sensitif di Indo-Pasifik. Hanya beberapa kilometer dari tekanan China. Jika berlaku krisis serius di sana, impak ekonomi mungkin lebih besar daripada kejutan minyak. Itulah sebabnya reaksi sudah pun bermula. Jepun telah mempertegas nada terhadap Beijing dan mengaitkan kemerosotan hubungan dengan kawalan ke atas logam nadir bumi, tekanan terhadap Taiwan dan risiko keselamatan. Pada minggu yang sama, Tokyo dan Washington melancarkan tindakan bersama untuk mewujudkan alternatif kepada kebergantungan terhadap China dalam mineral kritikal. Pada masa yang sama, syarikat-syarikat dari Australia, Korea Selatan, Vietnam dan Amerika Syarikat mempercepatkan perjanjian untuk memproses logam nadir bumi di luar China dan menghasilkan magnet di Amerika Syarikat. Pergerakan itu memang wujud, tetapi masih jauh daripada menyelesaikan masalah dalam jangka masa pendek. Akhirnya, kesimpulannya jelas siapa yang mengawal bahan mentah, penapisan dan chip bukan sahaja mengawal pasaran, tetapi juga mengawal masa, bekalan semula, harga dan kuasa politik.
Perang Iran mungkin boleh menuju ke satu kesudahan, tetapi perebutan yang paling penting sudah pun menghala ke medan yang lain. Dan di medan itu, kelebihan tersembunyi Cina bukanlah armada, tetapi rantaian bekalan.